Dan seterusnya kita akan ke cerita pagi di Selangor. Kali ini kita akan melihat keadaan di Maib Serdang yang mana pusat PKRC dilaksanakan di sana bermula dengan 6,000 katil ditambah dengan 10,000 katil dan kapasiti sekarang sehingga 80% telah pun penuh. Itu merupakan satu kebimbangan kepada semua. Jadi kita nak lihat apakah keadaan sebenarnya di sana, dan kalau boleh kita imbas semalam saja telah pun dicatatkan sebanyak 2,235 kes positif baharu di Selangor. Mungkin ramai yang mengatakan bahawa wow, kenapa tinggi sebenarnya kes di Selangor 2-3 hari ini, Syo? Disebabkan oleh tes ataupun ujian yang dilakukan secara besar-besaran oleh kerajaan negeri, maka banyaklah kes yang telah pun didetek ataupun didapat kesan di negeri Selangor. Ini adalah pecahan yang kami boleh gambarkan kepada anda di Selangor sehingga hari ini telah pun dicatatkan lebih daripada 24,000 kes positif COVID-19 di Selangor. Yep. Kalau kita lihat pecahannya agak tinggi untuk setiap kawasan. Ada sesetengah hari akan menaik, ada sesetengah hari akan turun. Pastikan anda terus saja ikuti laman Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Selangor untuk melihat adakah mukim anda terkena jangkitan komuniti ataupun berada di dalam kluster-kluster yang telah pun disenaraikan. Yep. Jadi seterusnya kami ingin bawa anda ke cerita pagi Selangor seperti yang dikongsikan tadi. Farah kita terus saja sambil dengan rakan penyampai Siti Farah Nadia Fazlun. Silakan Farah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi Malaysia. Ketika ini saya berada di PKRC Maib Serdang dan mungkin anda tertanya-tanya jika apakah prosedur yang perlu dilakukan sekiranya anda didapati positif dan ditempatkan di sini, apakah kelengkapan yang perlu dibawa dan tak perlu dibawa di sini. Dan bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenainya, kita bersama dengan Colonel Dr. Airiza binti Muhammad Yusak yang merupakan Timbalan Pengarah 2 PKRC Bersepadu Maib ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Puan Nadia. Jadi doktor, bagaimana dengan kategori bagaimana yang akan ditempatkan di sini, terutamanya pesakit yang disahkan positif? PKRC Bersepadu Maib 2.0 ini akan boleh menempatkan pesakit-pesakit kategori 1 hingga kategori 3. Okey, kategori 1 ini adalah pesakit-pesakit yang tidak mempunyai simptom, kategori 2 adalah mempunyai simptom yang mild, dan kategori 3 adalah pesakit-pesakit yang mempunyai changes di paru-parunya. Ya. Jadi boleh doktor terangkan mungkin apakah peralatan ataupun kelengkapan yang perlu dibawa oleh pesakit di sini? Okay. Baik, peralatan yang sepatutnya dibawa oleh pesakit-pesakit adalah toiletries. Toiletries seperti sabun, shampoo, berus gigi, ubat gigi, sabun basuh baju, tuala mandi, tuala wanita. Okey, pakaian yang mencukupi untuk 10 hari yang dikuarantinkan di sini dan juga membawa pakaian sejuk kerana di hall-hall ini beraircon dan agak sejuk. Okey, biskut ataupun makanan ringan, air minuman 3 or 2 in 1, ubat-ubatan, susu bayi sekiranya membawa kanak-kanak, pampers, charger phone, power bank. Berikut merupakan peralatan yang sepatutnya dibawa oleh pesakit. Ada juga barang-barang yang terlarang, iaitu barang-barang seperti extension cable. Extension cable ni kenapa kami tidak benarkan? Kerana ia boleh menyebabkan electrical tripping di hall-hall tersebut. Barang-barang elektrik sepertinya hair dryer ataupun rice cooker tidak dibenarkan. Barang-barang tajam, gunting, pisau, barang-barang yang diperbuat daripada kaca ataupun metal, seperti pinggan kaca, cawan kaca dan juga sebarang bentuk spray. Right? Jadi doktor, berapa ramai agak-agaknya pesakit yang boleh ditempatkan di sini dalam satu-satu masa? Okay. Baik, kapasiti katil kita adalah sebanyak 5,900. Sekarang untuk malam semalam kita telah menerima sebanyak 700 orang pesakit dan pesakit currently yang ada di PKRC ini adalah seramai 3,700 orang pesakit. Jadi bagaimana dengan pengoperasian di sini dan rawatan yang dijalankan kepada pesakit-pesakit di sini? Prosedurnya adalah pesakit-pesakit ini mungkin boleh datang daripada CAC. CAC adalah COVID-19 Assessment Center yang daripada pejabat kesihatan daerah.
Okey, kita ada 9 di daerah Selangor. Pesakit-pesakit ini mungkin boleh datang pada situ ataupun daripada Negeri Sembilan ataupun daripada Negeri Melaka. Mereka dibawa oleh ambulans ataupun bas bergantung kepada jumlah pesakit. Sesampai mereka di sini, mereka akan terus ke MAIP staging area. MAIP staging area adalah di mana kita akan stagekan pesakit itu mengikut kategori 1, 2 dan 3. Setelah dikategorikan pesakit-pesakit tersebut akan diletakkan di hall-hall yang telah kita kategorikan mereka. Okay. Jadi mungkin ada yang ingin doktor sampaikan kepada mereka yang di luar sana yang sekiranya didapati positif untuk datang ke sini. Okey. Sekiranya anda ditempatkan di PKRC MAIPS, barang-barang personal ataupun item-item yang sepatutnya dibawa hendaklah dibawa. Kerana sekiranya tidak dibawa, kita ada satu proses di mana waris boleh hantar. Namun begitu, dengan kapasiti pesakit yang ramai, petugas-petugas tidak mampu untuk akan boleh membebankan kepada petugas-petugas untuk menghantar barang kepada setiap pesakit. Terima kasih doktor di atas perkongsian itu. Baiklah, saudara, patuhi SOP yang telah ditetapkan kerana kita masih lagi belum menang. Kita kembali kepada rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Silakan.